Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pancasila Seni dan Budaya. Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memberi jawapannya. 30 minit. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menyambut baik pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 September yang lepas. Sebagai satu tindakan proaktif yang berterusan, Kementerian telah mensasarkan 3 indikator pencapaian utama yang amat bertepatan dengan usaha pemulihan negara khususnya menjana semula ekonomi pasca pandemik COVID-19, iaitu pembangunan ekosistem industri pemula ataupun syarikat startup yang komprehensif, penginovasian sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui aplikasi, teknologi dan pemudah cara dalam urusan kerajaan seharian, dan yang paling dititik beratkan ialah amanat kerajaan kepada MOSTI untuk membangunkan keupayaan hasil vaksin tempatan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan pembentangan rancangan ke-12 di Dewan Rakyat. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai kemampuan Malaysia dalam menghasilkan vaksin tempatan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Damansara dan Hulu Selangor. Untuk makluman Yang Berhormat yang juga antara individu penerima vaksin COVID-19, sudah tentulah kerajaan perlu memastikan vaksin yang diterima oleh Yang Berhormat adalah selamat, berkualiti dan juga berkesan. Oleh yang demikian, tanggungjawab baharu yang diamanahkan kepada MOSTI untuk meningkatkan keupayaan penghasilan vaksin tempatan merupakan sesuatu yang amat perlu pada masa ini. Sasaran kerajaan kini, Malaysia boleh menjadi negara pengeluar vaksin manusia dalam tempoh 10 tahun. Oleh itu, Pelan Hala 7 pembangunan vaksin negara akan dilancarkan dalam masa terdekat. Pelan ini dikoordinasi melalui kerjasama strategik pelbagai pihak, merangkumi badan kerajaan, industri, para akademia dan masyarakat supaya pendekatan yang lebih menyeluruh dapat dikonsolidasikan. Sebagai permulaan, sebuah pusat vaksin negara akan ditubuhkan iaitu Institut Genom dan Vaksin Malaysia, MGVI. Inisiatif ini perlu disegerakan kerana kerajaan sedar adalah sukar Malaysia untuk terus bergantung dan mendapatkan vaksin daripada negara maju akibat vaksin hoarding dengan izin. Oleh itu, kepakaran dalam negara telah dikenal pasti dan sedang disusun bagi memastikan strategi dan tindakan dapat dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai cadangan daripada ahli Yang Berhormat Langkawi dan Lumut, yang supaya lebih banyak teknologi moden dan baru digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, MOSTI melalui Akademi Sains Malaysia telah bekerjasama dengan pusat STEM negara di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan melaksanakan pendekatan pedagogi pendidikan sains berasaskan inquiry ataupun lebih dikenali dengan inquiry based science education kepada guru-guru STEM. Seperti mana semua rakyat Malaysia sedia maklum, pada bulan September 2021 lepas, seorang murid dari Sekolah Kebangsaan Metodis Kuantan bernama Mariam Muzamil, 11 tahun, telah mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila merangkul 3 pingat emas dalam pertandingan inovasi dan reka cipta yang berlangsung di Toronto, Kanada. Bakat muda ini mencipta inovasi sejenis makanan haiwan baru yang diperbuat daripada kulit udang dan siput sedut dengan menamakan produk itu sebagai YAM 2.0 dengan pertandingan sempena The Sixth International Invention Innovation Competition 2021. MOSTI berpandangan bakat muda ini harus dibantu dan diberi galakan oleh kerajaan supaya lebih ramai lagi anak-anak kita lebih berjaya pada masa hadapan dalam bidang sains. Seterusnya saya ingin memberi respon yang baik daripada cadangan Yang Berhormat Bayan Baru supaya kerajaan membantu lebih banyak syarikat tempatan untuk melaksanakan research and development dan keperluan Malaysia meningkatkan tenaga mahir dalam kalangan rakyat tempatan. Dalam rancangan Malaysia ke-12, MOSTI telah disediakan peruntukan pembiayaan dana R&D sebanyak 500 juta. Melalui peruntukan ini, MOSTI akan memastikan 50% daripada dana penyelidikan ini digunakan bagi pembangunan penyelidikan eksperimental
ataupun experimental development untuk projek yang berpotensi untuk dikomersialkan. Dengan pelaksanaan perkara ini, perbelanjaan kasar Research and Development ataupun GERD dapat ditingkatkan daripada 1.44% pada tahun 2018 menjadi 2.5% pada tahun 2025. Melalui usaha ini, lebih banyak syarikat tempatan dapat beralih daripada sektor pengguna teknologi kepada pembangun dan juga pencipta teknologi. Untuk makluman yang berhormat, bayan baru berkenaan cadangan bahawa Malaysia perlukan lebih ramai tenaga mahir, mesti mempunyai sebuah agensi yang dikenali sebagai Lembaga Teknologis Malaysia ataupun Malaysian Board of Technologies. Agensi ini berperanan mendaftar dan mengiktiraf teknologis profesional dan juruteknik bertauliah. Setakat ini, Lembaga Teknologis Malaysia telah mengiktiraf 23 bidang teknologi, antaranya teknologi elektrik dan elektronik, teknologi maklumat dan pengkomputeran, dan teknologi kimia. Bagi memastikan pengiktirafan yang diberikan oleh Malaysia Board of Technologies memenuhi kriteria di peringkat antarabangsa, terdapat 5 teknologi expert panel yang berperanan sebagai penasihat, iaitu Saudi Council of Engineer, Institute of Civil Engineer UK, Institution of Occupational Safety and Health UK, Institution of Engineering and Technology UK, dan Institute for Information and Communication Technology Promotion Republic Korea. Setakat 30 September 2021, keseluruhan pendaftaran di bawah Lembaga Teknologis Malaysia adalah seramai 46,081 orang yang merangkumi teknologis berijazah seramai 27,460 orang, teknologis profesional seramai 11,765, juruteknik berkelayakan seramai 5,623 orang, dan juruteknik bertauliah seramai 1,233 orang. Berkenaan maklumat mengenai bilangan tenaga mahir dalam bidang kejuruteraan pula, engineering, saya telah dimaklumkan data daripada Lembaga Jurutera Malaysia atau Board of Engineer menunjukkan sehingga 2019 keseluruhan pendaftaran di bawah BEM ataupun Board of Engineer adalah seramai 305,413 orang yang merangkumi jurutera profesional dalam perakuan amalan seramai 20,945 orang, jurutera profesional seramai 18,646, jurutera siswazah seramai 251,032 orang, dan teknologis kejuruteraan seramai 14,790 orang. Berkenaan isu keutamaan kepada teknologi tempatan dalam perolehan kerajaan, MOF atau Ministry of Finance sedang bekerjasama dengan agensi berkaitan termasuklah MOSTI untuk membuat penambahbaikan kepada dasar barangan dan perkhidmatan tempatan yang telah diketengahkan oleh MOF melalui Kertas Konsultasi Awam Belanjawan 2022. Seterusnya, ahli yang berhormat daripada Beaufort ada menyebut dalam perbahasan beliau mengenai peruntukan khas kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk melakukan research and development bagi mengembangkan perniagaan mereka. Pada masa ini, MOSTI sedang mempergiatkan usaha dan sokongan kepada lebih ramai bakat tempatan yang mampu mencipta teknologi bagi menyokong pertumbuhan industri ketempatan melalui penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi. Untuk makluman yang berhormat, pembiayaan MOSTI meliputi hampir keseluruhan ekosistem dana pemula daripada fasa penyidikan teknologi asas hingga ke fasa perkembangan syarikat seperti berikut. Pertama, fasa penyidikan asas atau fundamental. Pembiayaan ini dinamakan sebagai Apply and Innovation yang diuruskan oleh bahagian dana MOSTI. Fasa penyidikan eksperimental. Pembiayaan ini dinamakan pembiayaan pembangunan teknologi, bridging, penyelidikan strategik, Cradle Investment Program, National Technology Innovation Sandbox Fund, Program Venture Builder. Pembiayaan ini diuruskan oleh bahagian dana MOSTI, Cradle, Fund Senia Berhad, Nano Malaysia Berhad dan Malaysia Technology Development Corporation. Untuk fasa awal startup teknologi, pembiayaan ini khusus untuk syarikat pemula ataupun startup, termasuklah syarikat Bumi Putera yang berpotensi dalam bidang teknologi dan inovasi. Pembiayaan ini diuruskan oleh Cradle Fund Senia Berhad, Venture Tech Senia Berhad iaitu syarikat di bawah Malaysian Industry Government Group for High Technology ataupun MIGT. Dan fasa pengembangan syarikat iaitu pembiayaan ini boleh dimohon melalui MTDC,
MAGIC, Kumpulan Modal Perdana, Malaysian Venture Capital Management dan Malaysia Debt Venture. Tuan Ibu Ketua. Yang Berhormat Menteri, Ya, before. bolehkah bertanya? Ya. Sila Beaufort. Saya nak tanya, saya ucap tahniahlah di atas usaha untuk membantu kepada terutama sekali yang mau memulakan bisnes mereka ya di dalam bidang-bidang tertentu ini. Saya nak tanya, berapa ramaikah yang telah dapat dibangunkan melalui dana daripada MOSTI ini, dan adakah mereka yang terlibat ni datang juga daripada wilayah Sabah dan Sarawak? Kalau dapat, saya nak tahu bilangan mereka dan jenis-jenis penyidikan dan industri yang sudah mereka mulakan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Beaufort, soalan yang sangat baik. Seperti saya maklumkan tadi bahawa di MOSTI kita ada satu dana yang merupakan grant daripada dana MOSTI sendiri. Selain itu daripada beberapa agensi seperti Cradle Fund Sdn Bhd, MAFCAP, Malaysian Debt Venture, Kumpulan Modal Perdana, MTDC dan juga MAGIC serta Nanotech Malaysia Berhad. Yang mana setiap entrepreneur ataupun usahawan-usahawan yang memohon sama ada dalam bentuk fundamental ataupun penyelidikan di peringkat asas, iaitu mereka melalui grant yang diberikan oleh MOSTI, dan juga kepada mereka yang telah pun mendapat membuat prototype serta commissioning of the project serta pengomersialan, mereka diberikan bantuan melalui sama ada bentuk grant, equity ataupun pinjaman dari beberapa syarikat yang telah pun agensi yang telah sebutkan. Setakat ini kita menzahirkan supaya sebanyak 5,000 syarikat yang akan kita bangunkan melalui dana ini dalam RMK 12. Dan syarikat-syarikat ini sebenarnya yang berada di merata tempat dalam negara kita, dan bantuan-bantuan ini sekarang ini kebanyakan kita tumpukan di Teknologi Park Malaysia yang berada di Bukit Jalil untuk kita kembangkan dan juga bantu. Yang Berhormat Beaufort boleh juga memohon sekiranya di bahagian Yang Berhormat perlu adakan social inventor ataupun innovator melalui satu agensi dipanggil YIM, Yayasan Inovasi Malaysia, untuk mendapatkan bantuan serta galakan mereka bentuk dan inovasi di peringkat asas ke bawah. Terima kasih Yang Berhormat Beaufort, dan untuk makluman itu saja yang saya dapat maklumkan tentang MOSTI, dan ucapkan terima kasih kepada ahli berhormat yang telah membagikan. Terima kasih. Terima kasih Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.